A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita masuk surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilah digegarkan, digoncangkan, digerakkan dengan gerakan yang besar. Bila digerakkan, digegarkan al-ardu, bumi, dengan satu gegaran. Zilzalaha. Gegaran itu gegaran bumi, bukannya gegaran yang lain, sebab tu dia ada ha tu. Biasanya kalau kita sebut digegarkan dengan suatu gegaran umum, tapi yang ni khusus. Gegaran ni gegaran khusus untuk bumi. Jadi sesuai dengan bumi itu yang besar, maka kamu bayangkan sendirilah gegaran itu macam mana. Iza wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan sambung lagi iza tu apabila. Sebab waw tu waw sambung dengan iza atas. Apabila yang pertama zulzilah, apabila yang kedua akhrajatil ardu. Iza ni kalau sebut iza walaupun fi'il madhi selepas dia akan. So apabila bumi akan digegarkan. Sama juga dengan wa akhrajatil ardu. Dan apabila al-ardu bumi akhrajat mengeluarkan asqalaha, isi dia. Asalnya makna siklun, benda-benda yang berat lah. Yang ada dalam dia tu yang berat. Ataupun saklu, barang-barang yang ada dalam dia. Dikeluarkan. Waqala. Dan apabila lagi tu? Apabila qala al-insan. Dan apabila manusia akan berkata nanti. Bila berlaku gegaran tu, manusia pun keluar daripada bumi. Mereka pun kata, malaha. Apa halnya yang berlaku kepada bumi ni? Terjemahan lafzi, ma apa laha bagi bumi itu. Apa bagi bumi? Maksudnya apa yang bumi miliki sekarang ni? Yauma idzin. Pada hari tersebut. Pada hari itu. Pada hari di mana bumi yang atas tadi kan? Bila hari di mana digegarkan bumi, hari di mana bumi akan mengeluarkan semua isi yang ada dalam dia. Hari di mana manusia akan berkata bila melihat semua kejadian yang berlaku pada bumi ni, apa halnya yang berlaku pada bumi. Hari itu, tuhaddithu, bumi akan menceritakan, mengkhabarkan, akhbaraha, berita-berita tentang dia. Mana tentang apa yang dilakukan dalam dia. Apa yang dilakukan oleh manusia sepanjang duduk dalam bumi. Maknanya Allah bagi kuasa bumi boleh bercakap. Bi anna rabbaka awhalaha. Disebabkan apa tu mana? Disebabkan bahawa rabbaka awhalaha. Tuhan kamu wahai Muhammad, awhalaha, mengwahyukan kepadanya. Wahyu sini artinya telah memberitahu, memberi ilham, Memerintahkan. kepadanya. Yakni Allah Memerintahkan. bumi supaya bercakap. Yauma idzin, pada hari itu, sekali lagi ada dua yauma idzin. Pada hari itu yasdurun nas. Saudara yasduru, keluar pergi, berangkat. Dari tempat perhitungan ke syurga ataupun neraka. Yasdurun nasu ashtata mutafarriqina, berselerak, berpuak-puak. Apa ni ditulis ini bawah? Pada hari itu manusia keluar berselerak. Ashtata. Maknanya keluar tu keluar daripada kubur lah. Satu tafsir lagi, keluar daripada tempat perhitungan untuk pergi ke syurga ataupun neraka. Li yurau. Li untuk agar, yurau, mereka diperlihatkan. Ataupun agar mereka diperlihatkan. A'malahum. Amalan mereka untuk dibalas. Habis semua tu, kembali balik kepada manusia yang berada sekarang ini.
Faman ya'mal misqala dzarratin, maka man siapa yang ya'mal beramal misqala dzarratin seberat zarah. Misqal asalnya timbangan, timbangan zarah. Misqala dzarratin seberat timbangan zarah. Beramal dengan amalan yang khairan, yang baik, nescaya yarahu, dia akan melihatnya. Ini khitab ni, ayat ni untuk zaman sekarang ni, di dunia ni. Sebab kalau zaman di akhirat, orang kafir memang dia tak akan melihat lagi. Sebab amalan dia haba'an mansura kan. Amalan dia tu dah jadi habuk dah, tak tahu. So dia nak tengok macam mana. Tak dikira amalan dia. Jadi sebab itu ayat ni, ulama kata ditujukan kepada kita sekarang ni, ataupun orang yang masa di dunia ni. Satu tambih, satu peringatan. Bila kamu tahu bahawa suasana dunia akan musnah dan kamu akan dibangkitkan, maka beringatlah kamu. Man ya'mal misqala zarratin, orang yang melakukan amalan seberat misqal zarrah, satu zarah. Maknanya kecil sangatlah nak timbang, tak boleh. Khairan, yang baik, yarahu, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal, dan bagi orang yang beramal, melakukan perbuatan yang beratnya kalau ditimbang misqala zarratin, seberat satu zarah, sekecil mana pun maksudnya, dia lakukan amalan yang syarran, yang jahat, yang tak baik, dia semua panggil syarran, maka nescaya dia akan yarahu, dia akan melihatnya. Baik, kita akan masuk tafsir Jalalain. Dia kata ni, tajuk dia surah ni ialah Suratul Zalzalati. Kalau kita buka kamus, zalzala, kata perbuatan dia zalzala. Dia punya mudhari' dia yuzalzilu. Dia punya masdar dia, ni fi'il madhi, ni fi'il mudhari'. Zalzalatan. Zalzalatan. Wa zilzalun. Zalzalatun dengan zilzal. Zilzalun. Okey, tengok Tajuk dia pakai yang ni, tajuk zalzalah ni. Pakai yang ni. Masdar. Surah tentang gegaran, penggegaran. Pakai yang ni. Tapi ayat Al-Quran, masdar dia pakai yang ni. Tu zilzal. Bukannya zalzalataha, dipilihnya zilzal. Tak tahulah faktor apa, kemungkinan faktor belakang tu, tengok. So, belakang tu sama kan? Laha, raha. Mungkin kalau guna yang zalzalah ni tak jadilah. Kerana sebelum huruf akhir tu tak ada alif kan? Padahal sama aja. Ada lagi komentar-komentar yang mengatakan untuk wazan fa'lala ni, so dia wazan dia fa'lala. Fa'lala. Ada yang fa'lala ni yang bentuk dia serupa. Tengok. Za dengan lam, za dengan lam. Dia ulang dua kali. So bila dia ulang dua kali, maka dia ada dua wazan lah. Dua wazan untuk masdar. Masdar yang pertama, masdar yang kedua. Tapi kalau dia tak sama, macam dahraja. Dahraja, tengok, dah lain, ha lain, ra lain, jim lain. So dia hanya masdar dia untuk yang ni aja. Fa'lalatu. Fa'lalatu. So sini akan jadi dahrajatu. Dahrajatu. Masdar dia. So dia tak adalah dihrajan. Dihraju. So zalzala yuzazzilu, menggoncangkan, menggerakkan dengan gerakan yang kuat. Surah ni makkiyatun, diturunkan di Mekah bagi setengah-setengah ulama, bagi setengah-setengah sahabat dan tabi'i seperti Ibnu Mas'ud, Atta dan juga Jabir. Madaniyatun, kalau surah ni dia kata turun di Madinah, yang ini mengikut pandangan Ibnu Abbas dengan Qatadah. So biasanya kita ambil dua lah.
Satu pendapat sahabat, yang kedua tabi'i. Ayat ada 9 ayat. 9 ayat. Dalam mushaf tu tulis 8 kan? 9 tu kerana bila diasingkan ashtatan tu jadi satu ayat. Satu tanda berhentilah. Okey, sekarang ini ditafsirkan makna zalzala menggoncangkan. Kalau digoncangkan zulzila. Kalau muannas sebab bumi ini dianggap muannas oleh kalam Arab. So dia kena ada ta di situ. Sebenarnya bagi mati. Tapi oleh kerana bertemu dengan alif lam, maka dipinjamkan baris bawah untuk melancarkan sebutan. So iza zulzilatil. Kalau kita berhenti satu-satu, iza zulzilat al-ardu. Makna zulzilah ialah hurrikat. Hurrikat. Digerakkan. Bumi digerakkan. Benda yang besar ni kalau gerakkan dia mestilah bergoncang kan. Jadi setengah-setengah ni hasyiah Jalalain ni dia orang tambah lagi lah. Digerakkan dengan gerakan yang besar. Macam kita tengok dalam hasyiah Jamal. So dia kata dengan digerakkan dengan gerakan yang amat syadid, kuat dan wadarabat. Dia bergegar. Gerak saja dan bergegar. Kemudian dia sebut gerakan tu disebabkan oleh apa? Kemungkinan suara Israfil. Sehingga dia kata dia punya pekikan tu memecahkan semua yang ada di atas bumi. Li qiyamis sa'ah. Tujuan apa tu? Tujuan apa digegarkan bumi? Li untuk qiyami, untuk berlakunya kiamat. As-sa'ah tu kiamat. Untuk berlakunya kiamat. Terjemahan lafzi untuk berdirinya hari kiamat. Hari kiamat nama lain bagi hari kiamat ialah as-sa'ah. Zulzila tu dia kena ada kan, kalau bahasa Arab dia kena macam ni kan. Daraba darban. Pukul dengan suatu pukulan. Jadi zalzala tadi, zalzala jadi zalzalatan ataupun zilzalan. Zalzala. Menggoncangkan dengan suatu goncangan. Biasanya kita buat macam ni. Kalau kita buat dalam bentuk passive voice akan jadi zulzila. Masdar pun sama juga. Zilzalan. Zulzila zilzalan. So kalau muannas zulzilat zilzalan. Digoncangkan dengan suatu goncangan. So kalau kita nak kuatkan satu kenyataan, kita akan tambahkan masdar. Kalau kita sebut macam ni, zulzilat zilzalan, dia terlalu umum. Macam mana goncangan tu umum. Tapi kalau goncangan yang dimaksudkan di sini ialah goncangan yang sesuai dengan bentuk bumi lah, yang besar tu. Jadi sebab itulah diidhafahkan sini, ditambahkan hal. Digoncangkan bumi itu dengan goncangan yang sesuai dengan bumi. Zilzalaha. Kata perbuatan ni kita dah tafsirkan dia dengan harraka yuharrikuni. Harraka. So nanti masdar dia tahrik lah. Tahrikun. So tafsir dia nanti, yang ni masdar, so tahrik. Digerakkan. Kalau kita terjemah digerakkan, apabila digerakkan bumi dengan suatu gerakan, tahriqaha, iaitu gerakannya. Macam mana gerakan dia? Syadidah. Gerakan yang kuat. Syadidah. Dan sesuailah al-munasibah. Yang sesuai dengan besarnya bumi. Li-izamiha. Dengan kebesarannya. Sesuai dengan kebesaran bumi. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain ataupun hasyiah-hasyiah dia, mereka mempersoalkan bila ni berlaku. Bumi digoncangkan ni bila ni. So kita ada tiupan sangkakala ni ada 2 kali. Nafhah. Nafhatul ula, nafhatul saniyah. Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama di dunia. Tiupan termasuk gegaran ni lah. Di mana manusia akan mati semua. Tiupan yang kedua, gegaran yang kedua berlaku. Bongkaran yang kedua berlaku. Hari kiamat lah. Manusia akan dibangkitkan. Jadi, yang ni untuk manusia mati kan? Maut. Yang ni untuk mahsyar lah. Kita kata untuk ba'd. Untuk dibangkitkan manusia. Okey. Jadi ada 2 pendapat lah. Kalau yang ni maksud dia gegaran sahaja, maksudnya dia bukan kiamat lagi.
Dia tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Bumi akan bergoyang. Banyak benda yang keluar daripada bumi. Manusia menjadi heran. Semua barang keluar daripada bumi. Belum lagi berlaku kiamat. Kalau kita kata iza zuzilatil ardu zilzalaha ni masa hari kiamat, so dia disokong oleh inilah kenyataan wa qalal insanu ma laha, tu hari kebangkitan kan. Wa qalal insanu ma laha, hari kebangkitan. Kemudian bumi akan bercakap tu hadithu Akbaraha. So masing-masing ada sokongan. Jadi yang goncangan ini boleh jadi sebelum kiamat, tanda-tanda hari kiamat je. Ini tanda-tanda je. Belum lagi kiamat ataupun memang kiamat. Yang iza bumi digoncang dan juga bumi mengeluarkan segala isinya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi Akan mengeluarkan. asqalaha. So, asqa kalau kita tengok kamus, yani saqalun, asqalu. Benda yang muatan lah yang dalam tu, yang isi yang Ada dalam kenderaan. kalau kita ada lori, so benda-benda yang ada dalam lori itulah muatan lah kan. Siklum pun ada. Asqalul ard ma fi jawfiha. Apa yang dalam perut dia dinamakan Siklun ataupun sakalun. apa yang ada dalam perut bumi. Tak kira lah. Benda yang ditanam orang mati, harta karung apa semua, minyak, semua dikeluarkan, dimuntahkan. Jadi dia kata sini, asqal ditafsirkan sebagai kunuz. Kunuzaha, kanzun. Harta karung dia lah. Dan juga mayat-mayat lah. Mautaha. Mauta. Okey. Kan tadi kita kata ada dua pendapat tadi atas ni. Apabila bumi digoncangkan. Satu tanda-tanda hari kiamat. Satu hari kiamat. So kalau tanda-tanda hari kiamat, semua khazanah-khazanah bumi dikeluarkan. Minyak dikeluarkan, emas dikeluarkan, perak, gasol keluar. Banyak lagi tak tahu ni akan dikeluarkan. Dimuntahkan. Satu lagi kita kata kalau hari kiamat ni yang dimasukkan di sini ialah manusia tu yang utama akan dikeluarkan. Sebab akan dihitungkan. Sebab tu setengah ulama kata sini waw sini makna dia au ataupun. Sebab kita ada dua tafsir. Satu tafsir sebelum hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Akan berlakunya goncangan-goncangan, kita kata gempa bumi lah. Akan berlaku gempa bumi. Banyak gempa bumi. Au mautaha. Kalau tafsiran dia asqa di sini, mautaha artinya peristiwa ni berlaku hari kiamat. Manusia akan dikeluarkan oleh bumi untuk dipersoalkan. Fa'alqat, alqa, mencampakkan, melemparkan. Alqa. Fa'alqatha, lalu bumi pun mencampakkan semua isi dia tadi di atas permukaannya lah. Ala zahriha. Asal makna zah, belakang. Seolah-olah macam dia tu kenderaan lah. Sebab kita naik dia, kita duduk atas dia. Jadi atas belakang dia. Muntahkan atas permukaannya. Dan ingat lagi tu, dia sambung kepada Izzah tu. Apabila sekian, apabila waqalal insan. Dan apabila, sebab dua-dua sesuai kan. Kalau tanda hari kiamat pun sesuai. Peristiwa ni berlaku pada hari kiamat pun sesuai. Terjemahan dia sesuai. Jadi kalau kita kata tanda-tanda hari kiamat, kan kita rasa, oh, apa ni? Apa telah berlaku ni? Apa telah berlaku kan? Heran, gempa bumi berlaku. Heran, tsunami berlaku. Wa qala al-insan, dan akan berkata manusia. So kalau hari kiamat, al-kafir. Al-kafiru. Orang kafir akan berkata. Orang yang kafir ni, orang yang kafir, mana orang yang engkar tentang hari kebangkitan. Bil ba'si. Maknanya tafsir Jalalain ni dia pilih al-insan ni maknanya orang kafir. Sebab orang mukmin tahu dah akan berlakunya hari kiamat, akan dibangkitkan manusia. Tapi orang kafir dia engkar semasa di dunia. So jadi seolah macam dia tak tahu bahawa realitinya akan berlaku. So bila berlaku, dia kata, wah, apa ni? Aku tadi mati, hidup balik. So dia kata, malah. Wa qala al-insan. Berkata orang kafir yang mengingkari kebangkitan, malaha. Apa hanya bumi ni? So, malaha. So mas itu, kita ada laha kan? Malah. Malaka.
Apa hanya kamu? Malahu. Apa hanya dia? Apa hanya dia? Malahu. Terjemah lafzi, apa baginya? Apa baginya? Apa bagi kamu? Malahu. So sini dia biasanya dia hilangkan perkataan lah. So makainullah. Apa yang berlaku untuknya? So mahasilullah. So bahasa Arab ni kalau dia nak kata berlaku, dia boleh guna perkataan kainun, hasilun, sabitun. So apa yang berlaku untuk bumi ni? So malaha, apa hanya bumi ni? Orang kafir tu kata ingkaran. Kerana mengingkari. Ingkar ni ingkar ta'ajub lah. Mengingkari litilkal hala. So ingkar terhadap keadaan yang berlaku itu. Kerana kejahilan mereka. Tengok bawah tu kan dia tulis ai wajahlan bisababi zalika. So ingkar tu mana? Jahil kerana mereka tidak tahu. Disebabkan keingkarannya ketika di dunia tentang hari kebangkitan. Jadi hari kiamat tu mereka heranlah bagaimana boleh berlaku ni. Yauma idzin, pada hari itu, ini teknikal dalam segi grammar lah. Kalau dia nak ulang balik yang iza tu, dia guna yauma idzin. Pada hari itu kan kita terjemah kan? Pada hari itu, yang ini hari yang berlaku ni. So makna yauma idzin ni sama dengan yang ini. Itu dinamakan makna badal. Badalu. So badalun min iza. Badal tu yang ganti. Ganti iza di sini. Sebab apa kita kena buat macam ni? Kita kena tafsir macam ni. Sebab bahasa Arab ni, setiap perkataan dia akan berhubungan dengan setiap perkataan yang lain. Kan kita ada bunyi-bunyi tu kan? Kita ada baris atas, baris bawah semua tu. Apa-apa nama grammar yang kita namakan, dia mesti ada kaitan antara satu sama lain. So yauma idzin ni artinya pada, kan kita terjemah pada hari itu. Pada hari itu. So kalau dari segi grammar, nama dia zaraf. Kalau orang putih dia panggil adverb. Adverb mana kata tambahan. Kata keterangan mengenai kata perbuatan. Contohnya kita kata pukul kan. So pukul tak ada apa-apa keterangan. Kalau kita sebut bila, di mana, maknanya ada keterangan. So bila, di mana. So bila masa, di mana tempat. Setiap bila, setiap masa, setiap makna dia masa, setiap makna tempat, dia mesti ada kait dengan kata perbuatan. Yauma idzin ni bila kan? Bila. So dia berkait dengan perbuatan mana? Perbuatan mana? So kalau dia berkait dengan yauma idzin sini, kalau dia ada kait dengan iza, artinya iza ni ada kena mengena dengan tuhadithu. Ni kan, apabila, tengok sini, apabila bumi digoncang, tuhadithu akhbarah, maka bumi itu akan menceritakan tentang apa yang telah berlaku di atasnya. Akan menceritakan semua berita-berita tentang dia, kan? Maknanya yang ni, bumi ni akan cerita ni bila berlaku? Mestilah apabila bumi digoncangkan. Cuma diletakkan di depan kan? Sepatutnya kita kata kalau pukul bila? Pukul tu bila? So maknanya bercakap ni bila? Bila sini? So kita letak dulu Arab sebab dia tukar position kan? Dia boleh tukar position. Jadi sebab tu yauma idzin ni kita tak tahu kita nak kait dengan siapa. Dia kata yang ni sama dengan yang ni. So bila yang ni sama dengan yang ni, maksud dia berkait dengan yang ni lah. Maknanya tuhaddisu akhbaraha. Kan? Yauma idzin ni tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu juga. Hari mana? Maknanya tuhaddisu akhbaraha, dia akan bercakap, menceritakan tentang berita-berita tentang apa yang berlaku pada bumi. Bumi sendiri akan cerita. Yakni bila? Pada hari itu. Inilah. Pada hari kiamat. Yakni bila bumi digoncangkan, bumi mengeluarkan isi dia, manusia akan berkata, apa hanya ni? Yang ni khusus untuk orang-orang yang ngaji grammar lah. So orang ngaji grammar dia nak tahu kalau zaraf tu dia berkait dengan kata perbuatan mana. So yang ni dia kata sama dengan yang ni. So bila sama dengan yang ni, maknanya dia berkait dengan yang ni. Oleh kerana iza tu, walaupun makna dia adverb, bila, tapi dia juga
seolah-olah macam syarat, perlu kepada penyambung. So bila awak datang, saya akan mengajar. Maka kan? So dia ada penyambung. So penyambung dia kita panggil jawab. Wa jawabuha. Sebab kata perbuatan kita banyak ni. Tuhaddisu ada, yasduru ada, ya'mal ada. Yang mana satu berkaitan dengan penyambung kepada apabila bumi digoncangkan tu. Yang ni penyambung dia. Tuhaddisu akhbaraha kita panggil jawabuha. Ini penyambung kepada iza di atas. Ha tu refer kepada iza. Ya, ini sangat pentinglah dalam penterjemahan sebab kita tak tahu penyambung dia tu selepas berapa kilometer baru ada penyambung. Selepas akhraja, selepas waqala al-insan. Baik. Makna tuhaddisu akan menceritakan bumi ni muannas. Sebab tu kita mula dengan ta tu. Tuhaddisu. Bumi itu akan menceritakan akhbaraha, berita-berita tentang apa yang berlaku sebelum ni, atas dia. So, tuhaddisu semakna dengan tukhabbiru. So, dia kata nombor 2 sini. Fa'ala sama dengan nombor 4. Tengok nombor 4. Nombor 4 sini. Akhbarahu, ikhbaru. Khabbarahu boleh. Dia akan memberitahu. So, dua-dua boleh pakai. Kita boleh baca dua-dua. Kalau kita nak ikut sirah dia yang sama. Fa'ala sini pun guna. Fa'ala. Tuhaddisu tukhabbiru. Mengkhabarkan. Bi tentang ma apa yang umila, apa yang dilakukan atas bumi, alaiha, berupa tu min bayaniyah. Berupa kebaikan, khairin wa syarrin, dan kejahatan. Bumi akan menceritakan. Cerita ni maksud dia, cerita ni cerita tentang apa yang telah dilakukan berupa kebaikan dan keburukan. Okey, yang ni tafsir kepada penerangan tentang tuhaddisu ni. Macam mana bumi tu boleh bercakap? Bi itu makna ba sababiyah, disebabkan. Sebab itulah ditambah sini bi sababi. Bi sababi, disebabkan. Bukan makna dengan. Disebabkan anna, bahawa rabbaka, Tuhan engkau, auha, akan mewahyukan, mengilhamkan, memberitahu secara langsung pun boleh. So Allah boleh beritahu kalau Allah jadikan bumi itu boleh bercakap. Berikan kehidupan kepada bumi itu, dan bumi boleh bercakap. Wahyu dalam Quran ni ada 3 makna. Satu, wahyu makna mengirimkan, mengutuskan. Satu lagi, wahyu makna dia mengilhamkan. Satu lagi makna wahyu memerintahkan. Jadi kalau wahyu di sini mungkin bermakna Allah mengirimkan malaikat lah kepada bumi, ataupun Allah mengilhamkan kepada bumi, ataupun Allah memerintahkan bumi. So diwahyukan melalui perantara malaikat ataupun secara langsung. Bi anna rabbaka auha laha. Okey. Kalau kita kata auha ni berasa confuse sikit sebab wahyu ni biasanya digunakan wahyu kepada para anbiya. Itu wahyu. Sebab itulah ditafsirkan di sini auha dengan makna memerintahkan. Amaraha. Auha artinya memerintahkan. Disebabkan Tuhan engkau telah memerintahkan bumi. Amaraha. Perintah kena pakai bi tau. Memerintahkan untuk melakukan perkara yang demikian. Zalika. Kita pun pakai kan. Memerintahkan untuk tidur. Memerintahkan untuk makan. So guna bi bahasa Arab. Untuk tu guna bi. Maf'ulun bi lah. Maf'ulun bi yang menggunakan perantaraan huruf ba. Fil hadis. Dalam satu hadis, banyak riwayat ni dalam Tirmizi ada, dalam Mustadrak Hakim ada. Tapi hadis ni dhaif, lemah. Kerana ada rawi yang lemah. Dalam hadis ni kata, tashhadu, bumi akan bersaksi, ala kulli abdin, atas setiap hamba lelaki dan hamba perempuan. Kulli abdin au amatin, ni hamba lelaki, ni hamba perempuan. Setiap hamba lelaki, setiap hamba perempuan. Tashhadu ala kulli abdin au amati. Mana lelaki dan perempuan lah. Bumi akan bersaksi terhadap setiap lelaki dan perempuan. Bikulli, tentang setiap ma'amila yang dia lakukan. Ala zahriya, di atas belakang dia. Yakni atas permukaan bumi. So hadis ni kita dah sebut, hadis yang sanad dia dhaif. Salah seorang rawinya Yahya bin Sulaiman. Di mana Imam Bukhari kata dia munkarul hadis. Jadi sanad hadis ni lemah lah.
Yauma idzin, pada hari itu, disambungkan lagi kepada yauma idzin, ada 2 kali yauma idzin. Yauma idzin yang sini, nombor 1, yakni yauma idzin yang kedua. Pada hari itu juga akan yasduru. Saudara yasduru sama dengan makna dia insarafa yansarifu, pergi. Saudara sini yansarifu, yansarifu. Sini kita guna mufrad lah sebab kita ada fa'il dia isim zahir. Sini, ini kita guna mufrad. Kalau kita guna zahaba kan, zahaba, Katalah para lelaki, ar-rijal. lelaki-lelaki telah pergi, mufrad kan. Tapi kalau kita tukar position, ar-rijalu, sini akan jadi plural, zahabu. Sama di sini. Kita start dengan kata perbuatan dulu, dia jadi singular. Yasdurun nas. Tapi bila dah disebut yang ni, sini kena plural. An-nasu yansarifuna. Artinya, manusia tu akan pergi. Insarafa yansarifu, ya, pergi. Kalau zahaba mana pergi secara umum. Kalau insarafa yansarifu, pergi tu dia ada titik mula dia, berangkat. Maksud dia akan berangkat. So, akan berangkat ke mana? Daripada mana? Min mauqifis hisabi. Daripada tempat dihitungkan, diperhitungkan, tempat diperkirakan amalan. Tempat pengadilan lah. Daripada tempat pengadilan tu sekarang nak pergi ke mana? Nak pergi ke syurga dan ke neraka. So, yansarifuna min mauqifil hisab ashtatan mutafarrikina. Orang tak faham ashtatan apa benda? Mutafarrikina. Mutafarrikina. Berpecah-pecah. Artinya berpecah-pecah kepada puak-puak. Berpuak-puak lah. Pecah kepada puak-puak. Mutafarrikina. Sebab itulah tafsir dia, fa'akhizun. Satu puak akan mengambil zatal yamin, yang memiliki kanan, artinya jalan sebelah kanan. Zatal yamin, jalan yang memiliki kanan. Jalan tu dia buang, ganti dengan zata saja. Terjemah lafzi zata ni yang memiliki kanan. Konteks di sini artinya jalan sebelah kanan. Akhizun, mengambil. Yang ni kan ada 2 puak ni, mutafarriki ni. Maknanya firqan. Satu puak. Berselerak tu artinya satu puak. Jadi fa'akhizun, satu puak akan mengambil zatal yamin, jalan sebelah kanan. Ilal jannati, ke syurga. Ashabul yamin tu. Ashabul yamin akan berjalan mengikut jalan sebelah kanan. Wa akhizun, dan akan mengambil puak yang satu lagi, mengambil jalan yang zatas shimal, jalan yang sebelah shimal, sebelah kiri. Terjemahan lafzi zata tu ialah zu, yang memiliki, the possessor of right and near right, yakni left. Yang sarifu ila, pergi ke mana? Ilan nar. Manusia akan pergi daripada tempat dihitungkan, diadili, pergi itu dalam keadaan berselerak, artinya berpuak-puak. Satu puak akan mengambil sebelah kanan, satu puak akan sebelah kiri. Pergi tadi kan, berangkat ke neraka. Ilan nar. Kenapa tu? Pergi itu kenapa? Liurau, untuk diperlihatkan mereka. So ara dalam bahasa Arab, ara yuri, memperlihatkan. So dia perlu kepada 2 maf'ul. 2 maf'ulun bih. So bila kita majhulkan dia, satu maf'ul akan jadi apa? Sini mana Allah dah. Arallahu an-nasa a'malahu. Ara kan? Allah memperlihatkan manusia amalan mereka, a'malahu. Baik, sekarang ni kalau kita tukar ni kepada majhul,
ataupun yuri kan. Yurillahu an-nasa a'malahu. So an-nas ni kalau kita jadikan dia fi'il majhul, jadi yurau lah. Yurau. Mereka diperlihatkan. So yang ni dah masuk jadi waw. So yang ni kekal lah a'malahu ni. Okay. So mereka yurau, mereka diperlihatkan. Asalnya yurawna, ada nun tu. Tapi masuk lam, li. Menasabkanlah. Li disembunyikan adanya an. So li'an yuraw. So dibuat nun. So dinasabkan dengan lam. Iaitu dengan ada an yang diazafkan. So li yuraw. Untuk mereka diperlihatkan. Tentang a'malahu. Amalan mereka. Bukan maksud dia tunjukkan amalan. Tunjuk balasan. Rengkah. Faham sendirilah. Kalau tak faham juga, ni aku bagi. Jaza'aha ni. Balasan kepada amalan. Untuk diperlihatkan balasan kepada amalan itu berupa minal jannati, berupa syurga, awil ataupun neraka. Minal jannati awil nar. Okey, setengah ulama kata yang ni dia kata confuse. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini confuse ayat ni sebab dia tak konsisten dengan ayat-ayat yang lain yang antaranya mengatakan orang kafir ni amalan dia haba'an mansura. Tak ada apa-apa. So nak perlihatkan apa? So takkanlah sini melibatkan orang kafir ni. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebab mereka tidak akan melihat. Ada pun orang Islam pula, orang mukmin pula. Kalau dosa-dosa kecil mereka semuanya dihapuskan. Allah hapuskan semua dosa kan. Allah tak akan hapuskan dosa besar. Tapi Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kan. So, dosa besar nak kena taubat khusus kan. So maknanya dosa kecil tak ada apa. Tak ada lah. Yang ni dia kata tunjukkan semua. Sedangkan dah tak ada dah. Jadi adakah ayat ini berkait dengan hari akhirat? Seperti mana salah satu terjemahan Iza zulzilatil ardu zilzalaha tu kan? Sebab itulah setengah-setengah ulama kata tak. Mereka kata yang ni kita panggil iltifat. Iltifat. Kona. Cakap tentang masa depan. Apa akan berlaku pada hari akhirat. Okey, berhenti sekejap. Ni kamu sekarang ni. Setelah mengetahui apa yang akan berlaku di hari akhirat dengan satu peringatan. So, kona balik kan. So, maknanya kita panggil melompat daripada satu tajuk kepada satu tajuk. Yang ni tajuk hari akhirat. Okey, yang ni tajuk tentang persediaan untuk hari akhirat. Kan? So, dikatakan, sebab kan sini kan, semua ni future. Iza ni kan. Apabila. Yang ni pun apabila. Yang ni pun apabila. Yang ni pun hari akhirat nanti. Bumi akan bercakap kan? So, yang ni, ya'mal ni, mudhari' ni guna ni. So, mudhari' hanya melibatkan waktu hal dengan mustaqbal kan. Dan sini guna fi'il madhi kan. Fi'il madhi tapi makna dia future kan. Jadi konteks di sini sesuai dia kata makna dia sekarang, al-an. Kalau berkenaan dengan hari akhirat, sepatutnya sebut faman amila, siapa yang telah melakukan amalan sekian maka dia akan melihat perbuatannya. Maknanya perbuatan ketika dia duduk di dunia lah. Tapi sekarang ini Quran guna faman ya'mal sirah apa tu? Sirah mudhari'. Jadi yang sesuai mudhari' di sini ialah hal lah. Jadi di sana berlakunya iltifat kita panggil daripada atas tu, tujuan dia untuk memberitahu tentang peristiwa yang akan datang. Yang faman ya'mal ni berpaling kepada memberitahu peristiwa yang sekarang ni. Kalau kamu buat perbuatan sekian sekarang ni, nescaya kamu akan melihat di hari akhirat amalan tersebut. Siapa yang beramal dengan amalan yang baik sekarang ni, nescaya dia akan lihat nanti. Siapa yang beramal dengan amalan yang tak baik, walaupun sebesar zarah, sekarang ni, nescaya nanti dia akan akan melihatnya. Okey. Itu kita panggil iltifat. Dalam Jalalain tak sebutlah iltifat tu.
Faman ya'mal misqala dzarratin, siapa yang beramal ataupun melakukan perbuatan misqala seberat ya, misqal. Seberat satu zarah. Asal makna mithqal, alat timbangan untuk menimbang. Wazan miftahun, mif'alun. Isim alat kan. Seberat zarah ni, Dia kata kalau yang boleh kita tengok dengan mata ni ialah seperti semut lah. Semut yang kecil dia kata. Zinata seberat seekor semut yang kecil. Seekor tu ada ta lah. Kalau semut saja dia panggil namlun. namlah. Namlatin saghiratin. Ini bukan mutlak lah Ini contoh aja sebab zarah tak boleh timbang dia kata. So kalau semut boleh timbang. Boleh juga timbang. Zarah tak boleh timbang langsung. Untuk according dia punya. Teknologi lah. So dia kata namlatin saghiratin. Kita sekarang ni semua benda boleh timbang tak? Khairan yara. Akan kebaikan akan dia lihat. So bukan melihat kebaikan tu. Melihat pahala kebaikan tu. So yara sawabahu. So yara sebenarnya mungkin macam ni tulis yara. Kena ada ya tu. Sepatutnya yarahu gitu. Yarahu. Tapi kan ni ayat syarak ni. Man. So dia jazam lah. Kan sini bagi mati. Yang ni kan man ni. Siapa-siapa. So dia matikan. Sepatutnya sini. Ya'malu kan. So bila ada man menunjukkan syarat. Yang perlu kepada penyambut. Ni. Matikan. So kita matikan. So yang yara ni kita tak boleh matikan dia. Sebab dia berakhir dengan huruf ya yang tak ada titik. Macam mana kita nak matikan dia? Kita buang dia. So bila buang tinggal lahu aja kan. Jadi sambung jadi yarahu. Dia akan melihatnya. So faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sama juga sini melihat tu melihat pahala. Sama juga waman ya'mal misqala dzarratin, siapa yang melakukan amalan perbuatan seberat misqal seberat zarratin satu zarrah. Yang ni dia upamakan kalau kita nak timbang, timbang semut kecil lah dia kata ya. Siapa yang buat amalan yang syarran, yang jahat, yang tak baik, maka nescaya yarahu. Bukan melihat amalan itu tapi melihat jazaahu, balasannya. sebabnya Yaum tu yaumul jaza kan. Hari itu hari pembalasan. Jadi apa-apa yang dia tengok tu semua berupa balasan. Bukannya benda tu sendiri. Kalau tengok benda tu, faedah apa, ketawa aja tengok. Oh gitu amalan akunya, besar bukit. So tak ada natijahnya, buat apa? So natijah dia. Jadi oleh kerana Quran ni ditujukan kepada semua orang yang berakal. Kemudian orang yang tahu bahasa Arab. Orang musyrikin Mekah, Madinah, orang Arab waktu tu semua faham. Tak ada pun dia tanya, "Weh Muhammad, tak berapa-apa, aku tengok amalan aku ni macam mana kalau dia bergerak ke ada body ke apa." Kan tak ada lagi kita tengok riwayat musyrikin mempersoalkan benda tu. Kita sekarang ni terpaksa tafsir ni kena mempersoal sebab kita sudah jauh dengan bahasa mereka. Wallahu a'lam bissawab.